Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Sembang Kopi. So guys, sebelum aku memulakan kisah seram kita pada video kali ini, pertama sekali aku ingin memohon maaf kepada korang semua yang di mana pada video kali ini sebenarnya aku tak berapa sihat. Jadi kalau ada kelemahan daripada segi penyampaian ataupun suara ke, aku mohon maaf awal-awal ya. Dan aku juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku ni. Yang mana korang semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun aku ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ni guys, ada lagi beberapa kisah seram yang pada aku menarik untuk kita dengarkan. So, korang nak tahu kisah dia macam mana? Jom, aku story. Okey, untuk permainan yang baru je korang tengok tadi diberi nama sebagai Dancing Cactus. Di mana permainan ni dia akan ajuk apa saja bunyi ataupun suara yang berada di sekeliling dia. Dan kisah seram yang pertama ni berkait dengan permainan ni. Di mana ianya dialami oleh pengirim kita yang bernama Encik Hadi. Di mana Encik Hadi ni bagi tahu yang isteri dia selalu mengadu dekat dia, yang mana permainan ni akan berbunyi sendiri apabila waktu maghrib. Dan dia akan mengganggu anak Encik Hadi ni untuk tidur. Sebab Encik Hadi ni ada anak kecil waktu tu. Dan anak dia selalu menangis bila dengar bunyi Dancing Cactus ni. Tapi mesti pada waktu maghrib. So pada mulanya Encik Hadi ni tak percaya. Sebab Encik Hadi ni tulis dalam email, dia ni jenis yang susah nak percaya benda-benda macam ni. Gangguan-gangguan ni dia susah nak percaya lah. So dia kata mungkin ada suara ke apa dia cakap dengan isteri dia kan, awak tak dengar ke, sebab tu benda tu berbunyi. Sebab tak mungkin benda tu berbunyi sendiri. Sebab dia memang ajuk bunyi suara orang ke, ataupun bunyi apa-apa audio di sekeliling dia, TV ke, macam tu lah. So nak dijadikan cerita, pada satu hari, waktu tu hari Sabtu, dan Cik Hadi ni pula bercuti time tu. So dia pun tengah duduk. Waktu tu isteri Cik Hadi ni sedang mandi, dan anak dia pula tidur di dalam baby cot di ruang tamu. So Encik Hadi ni tengah tengok-tengok, tengah belik-belik TV ni kan, tengah tukar-tukar channel. Tiba-tiba dia terasa haus, dia cakap. So dia pun pergi ke ruangan dapur untuk buat air. Sambil dia tengah nak tunggu air dia mendidih, dia main dulu telefon. Dan dia, daripada ruang dapur dia ni, boleh nampak ruang tamu dia tu. So nampaklah anak dia. So permainan Dancing Cactus ni berada di atas almari TV dia, di bahagian TV lah. Masa tu TV pula menyala. So Encik Hadi ni, tiba-tiba Encik Hadi ni terdengar ada bunyi daripada permainan tu. Seolah-olah bunyi macam ada benda agah ataupun sergah tau, macam macam tu. Lepas tu benda tu bergerak kan. Encik Hadi terkejut lah. So Encik Hadi ni tengok, lah macam mana boleh berbunyi kan, mungkin bunyi TV kot, dia cakap macam tu. Tapi bunyi TV waktu tu tak ada pula bunyi macam orang agah tu, sebab masa tu iklan. Jadi Encik Hadi kata okey, mungkin dia terakam bunyi suara TV tu. Jadi Encik Hadi pun pergi ke arah permainan tadi tu. Dia pun nak off lah permainan tu. Bila dia tengok, permainan tu dah off dah sebenarnya. So Encik Hadi kata okey, rosak barangkali benda ni. Dia fikir macam tu. Macam aku cakap tadi, Encik Hadi ni dia susah nak percaya. Jadi dia kata, dia tengok macam mungkin benda ni dah rosak kot. Dia pun letak balik. Lepas tu dia tutup TV dia. Dia tutup TV dia, takut nanti benda tu berbunyi lagi, anak dia terbangun kan. So dia tutup TV. Dia pun pergi ke dapur. Air dah pun masak. So dia pun buat air. Tengah dia kacau-kacau ni, bunyi lagi macam tu. Macam ada orang agah ataupun ada bunyi benda sergah tau. Tiba-tiba anak Encik Hadi ni menangis.
Menangis yang memang bukan menangis sikit-sikit, menangis yang macam terkejut tau. Lepas tu Cik Adi ni pun pergi dekat anak dia, popok. Kebetulan isteri kepada Encik Adi ni dah siap mandi. So dia pun tengok, oh kenapa anak ni? Tadi bunyi, benda ni bunyi. Dia cakap macam tu. Lepas tu anaknya terkejut kan. So isteri Cik Adi ni terus ambil anak dia, bawa masuk dalam bilik lah. Mungkin nak nyusu ke macam tu lah. So Cik Adi kata, TV dah tutup, mana ada bunyi benda lain lagi. Sebab dekat ruang tamu waktu tu ada anak dia tidur. Dia pula dekat dapur. Jadi mana datang bunyi suara tu? So Encik Adi kata, uish, macam ni tak boleh kan, mau terkejut anak dia hari-hari kan. So dia pun pergi dekat permainan tu. Dia tengok betul-betul memang benda tu dah off. Dekat switch tu dah off. Dia pun buka benda tu. Dia nak cuba keluarkan bateri lah, maknanya nak kosongkan lah benda tu. Dan mengejutkan, bila permainan tu sebenarnya tak ada bateri pun. Benda tu tak ada bateri, maknanya dalam tu kosong lah. So Cik Adi kata, macam mana benda ni boleh bunyi kan. Masa tu dah timbul ada perasaan takut pada Encik Adi ni. Macam kenapa pula lah benda ni berbunyi dengan sendiri. Encik Adi pun tak fikir panjang. Dia terus ambil permainan tu dan dia buang dalam tong sampah. And then dia masuk dalam bilik. Kebetulan isteri dia tengah menyusukan anak dia. So dia pun okey lah, dia tengah duduk dekat katil. Dia cakap, dia pun berbual dengan isteri dia. Pelik lah, macam mana permainan tu boleh berbunyi sedangkan bateri dia dah cabut. Lepas tu isteri dia pun cakap, memang bateri dia cabut pun isteri dia yang keluarkan. Sebab isteri dia dah tak tahan dah dengan bunyi tu. Tapi still juga benda tu akan berbunyi, tapi mesti pada waktu maghrib. So Encik Adi ni kata, okey lah, benda tu pun dia dah buang. Lepas daripada tu dah tak ada lagi gangguan permainan tu lah. Sebab permainan tu pun dah tak ada. And then Cik Adi kata inilah satu-satunya dia punya gangguan yang ada di rumah dia tu, yang mengejutkan dia dan juga memberi sedikit perasaan takut lah pada dia. Sebab permainan tu tak ada apa-apa bateri pun. Maknanya sepatutnya benda tu tak boleh on pun kan. Walaupun switch dia on pun bateri tak ada. So memang tak boleh berfungsi lah. Tapi macam mana benda tu boleh berbunyi dengan sendiri dan mengejutkan anak dia yang tengah tidur? Adakah permainan tu memang rosak, ataupun sebenarnya ada sesuatu yang sedang mengagah ataupun mengacau anak Encik Hadi ni yang sedang tidur? Okey, untuk kisah seram kita yang kedua ni dialami oleh pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Encik Boy. Di mana Encik Boy ni cakap kisah ni berlaku pada tahun 2018. Di mana Encik Boy ni dia sebenarnya tinggal dan bekerja di salah satu syarikat swasta yang terletak di negeri Perak. Dan pada hari kejadian seram ni berlaku, dia ni sebenarnya dalam perjalanan menuju ke Johor Bahru. Di mana dia ada kerja luar lah dekat Johor. So dia kata dalam perjalanan dia tu, bila masuk je kawasan sempadan negeri Johor, dia rasa mengantuk sangat-sangat. Sebenarnya dalam perjalanan tu dia dah start mengantuk. Sebab waktu tu kereta banyak, jadi dia terperangkap dalam kesesakan lalu lintas lah. So dia kata mata dia dah mula mengantuk. And then dia dah pun beberapa kali micro sleep dalam pemanduan dia tu. Ada sekali tu ada kereta yang horn dia. Maknanya nak bagi tahulah mungkin dia dah termasuk line sebelah ke macam tu. So Encik Boy ni kata bahayalah kalau dia teruskan pemanduan tu. So dia ambil keputusan untuk berehat sebentar dekat salah satu R&R yang diberi nama R&R Pagoh. So bila sampai je R&R Pagoh, dia pun turun pergi ke tandas, cuci muka apa semua. And then dia pun beli air, kuih sikit untuk dia makan. Dia patah balik ke kereta, dia pun hidupkan dia punya rokok lah. So dia smoking dulu dekat luar kereta, baru dia masuk dalam kereta. Encik Boy ni kata dalam kereta dia makan apa semua. Cuma dia ni parking di kawasan yang dah dekat ujung juga tau. Jadi nak jalan, dah dekat dengan jalan nak keluar ke highway semula. So tepi dia dah tak ada kereta lah. Cuma ada satu pokok besar di sebelah tempat dia parking ni. Pada mulanya Encik Boy ni dah mula rasa macam ada sedikit perasaan takut lah. Sebab dia seorang je kan dalam kereta. So Encik Boy ni kata tak apalah, sebabkan mata dia pun dah terlalu mengantuk. Dia pun tidur lah, teruskan tidur. Dia pun baringkan seat dia. And then dia tutup mata pakai tangan kiri dia. Dia tulis dalam email So dalam dia tengah tidur ni, tiba-tiba dia tersedar daripada dia punya tidur tu. Dan dalam keadaan mamai, dia rasa badan dia tak boleh bergerak.
di mana tangan dia pun tak boleh alih daripada mata dia tu. Dan yang menambah ketakutan Encik Boy lagi, dia ada dengar satu suara di sebelah telinga dia, di mana suara tu macam macam tu dekat sebelah dia. Maknanya benda tu macam duduk dekat seat belakang dia tau. Sebab dia baringkan seat, korang bayangkan, okey, lepas tu dia macam ni. Benda tu macam duduk dekat seat belakang dia. Sebab dia boleh nampak daripada mata dia tu, dia boleh nampak seat depan, seat penumpang depan sebelah kiri. Tak ada orang. Dan maknanya benda tu menyorok di sebalik tangan dia tu. Mungkin belakang dia lah. So Encik Boy ni kata pada waktu tu dia dah rasa sangat-sangat takut sebab badan dia tak boleh bergerak. So apa yang diingat dalam kepala dia adalah dia nak baca ayat kursi lah, dengan harapan benda tu pergilah daripada ganggu dia. So dalam dia tengah baca Allahu la ilaha illa, dalam keadaan dia tengah takut, korang bayangkan bacaan dia macam mana. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Masa dia tengah baca tu, Cik Boy cakap dia dengar suara benda tu ataupun makhluk tu ikut balik apa yang dia baca. Macam Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dia ikut balik apa yang Encik Boy ni baca. So Encik Boy ni rasa macam lagilah bertambah takut kan, sebab dia baca ayat kursi tu supaya benda tu pergi. Benda tu ikut pula apa yang dia baca. Memang kisah ni pun banyak juga kita dengar, benda-benda ni boleh ikut balik apa kita baca. Mungkin bacaan kita salah ke, mungkin juga kan. So Cik Adi ni dah tak tahu nak buat apa, sampaikan dia kata last kali dia sebut hanya yang keluar dari mulut dia hanyalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu. Dia tengah takut. Dan benda tu hilang, benda tu tak ada dah. Dan tangan dia boleh alih daripada mata dia, dia pun terus duduk. Lepas tu dia tengok bahagian belakang tak ada orang. And then cermin dia ni berkabus, kabus tebal lah, maknanya sejuk pada keadaan tu. So dia pun tengok sekeliling dia, kereta dah banyak tak ada, mana dah banyak kereta yang dah mulakan perjalanan balik. So Encik Boy ni cakap, dia kata okey, mata dia masih lagi mengantuk. And then dia pun ambil air yang dia beli tadi, dia minum. And then dia kata dia buka ayat kursi di telefon dia. And then dia letakkan phone itu di pemegang pintu belah belakang. Maknanya tempat dia baring tu sebelah telinga dia lah. Dia pun letak situ. And then surah tu play je lah kan, main je lah. And then dia pun baring. Dia baring, dia cuba lap, tak boleh tidur juga. And then Encik Boy ni kata dia ambil keputusan untuk teruskan perjalanan dia lah. Sampailah ke JB. And then sampai ke sana, dia pun tidur rumah sahabat dia apa semua. Dan kisah dia pun habis dekat situ. Maknanya gangguan yang dialami oleh Encik Boy ni sebenarnya ketika di R&R Pagoh tu. So yang mana aku pasti korang semua mesti pernah berhenti R&R tu kan. So yang mana korang semua yang pernah ada gangguan dekat R&R tu, korang boleh tinggalkan di ruangan komen dekat bawah. So guys, aku rasa itu saja kisah seram kita untuk video kita pada kali ni. So aku nak tanya pendapat korang sendirilah. Dalam kedua-dua kisah ni, mana satu kisah yang pada korang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan di ruangan komen dekat bawah. Yang mana korang yang ada juga kisah-kisah seram yang nak kongsikan dengan aku, korang boleh hantar melalui email Sembang Kopi, ataupun korang boleh hantar voice ke Telegram Sembang Kopi, di mana link Telegram dan juga alamat email aku ada tinggalkan di ruangan description dekat bawah. So sekali lagi aku ingin mohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada segi suara aku ataupun daripada segi penyampaian aku. Sebab seperti di awal video tadi aku cakap, hari ni aku tak berapa sihat. Jadi aku harap korang faham lah ya. So di sini aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku ni. Di akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, korang boleh bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng supaya korang takkan terlepas apa-apa video yang aku akan upload lagi lepas ni. Dan korang juga akan dapat notification sekiranya aku upload video yang baru dalam channel aku. So guys, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.